Ini adalah Fikri dan Aisyah, pasangan adik-beradik yang sudah dididik mempelajari seni silat seawal remaja lagi. Belajar seni mempertahankan diri seiring mewarisi seni warisan Melayu yang perlu dipertahankan. Membina jati diri yang tidak akan pudar di bawah arus peredaran masa. Ayuh bangkit, anak gayung. Alhamdulillah, Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia telah didaftarkan secara rasminya di Malaysia ini pada tahun 1963. Berkat usaha Allahyarham Mahaguru Datuk Mayor Abdul Rahman bin Abdul Hashim, pengasas kita, Mahaguru Silat Seni Gayung, yang telah mengembang biakkan silat gayung ini di seluruh tanah Melayu dan hasratnya untuk kita kembangkan di seluruh dunia. Dan pada zaman ini, Pertubuhan Silat Seni Gayung kita telah berkembang dengan baiknya dan kita telah bergerak di peringkat gelanggang, peringkat cawangan, peringkat negeri dan peringkat induk. Dan alhamdulillah kita telah berjaya mendaftarkan sebanyak 100 buah cawangan, lebih cawangan di seluruh negara, dan kita ada lebih 300 gelanggang di seluruh negara juga, dan kita akan berkembang lebih baik untuk masa akan datang sebab kita target dan sasaran kita untuk masa akan datang ini kita akan berjaya mengadakan 1000 lagi gelanggang baru dalam masa 2 tahun ini, insya-Allah. Dan silat seni gayung Malaysia ini kita telah berkembang baik di seluruh dunia, termasuk di Eropah, dan kita punya hasrat tu untuk berkembang lebih banyak daripada semua benua yang ada di dunia ini, insya-Allah. 9 Saya sudah mengajar silat selama 5 tahun, hampir 5 tahun lah. Bermula daripada saya dari Bengkung Merah lagi, saya sudah mula mengikuti latihan-latihan daripada cikgu saya sebagai pembantu jurulatih lah masa waktu tu. Sampai sekarang saya sudah naik ke Bengkung Kuning. Saya masih lagi meneruskan pengajaran ni lah. Dalam Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia ni dimula daripada Bengkung Mulus, Putih, Hijau, dan bila dah masuk Merah dah boleh jadi sebagai pembantu jurulatih lah, dan daripada Kuning boleh dapatkan sijil jurulatih lah. Untuk belajar silat seni gayung, semua pesilat-pesilat yang telah dipelimau tapakkan, kita akan beri nama sebagai anak gayung. Dan anak gayung ni dia akan mengalami dan mestilah telah menjalani beberapa majlis-majlis perlimau tapak, perlimau seni, dan seterusnya. Dia ada perlimau keris dan perlimau untuk kita bermain senjata panjang. Dan kita sebagai anak gayung ni, yang paling penting ialah jati diri yang terbentuk daripada awal mereka bersilat, dan mereka diberi ajaran pertama ialah adab dan adat istiadat. Dan yang penting untuk membina jati diri yang tersusun, yang lebih akur dan terarah perjuangan mereka, agar mereka tidak akan melepasi sebarang kita punya garisan-garisan sebagai seorang Melayu Islam. Sebab kita bermula silat gayung ni, anak-anak gayung ni dia perlu menghafal beberapa surah. Contohnya yang paling senang untuk kita solat ialah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Tabat Yada, dan kita zikir-zikirkan perkara ini akan menjadi sebati dengan mereka untuk mendatangkan keyakinan mereka dan kebergantungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya kudrat saja, kita ajar dulu rohani dulu, dan kita serap dengan latihan fizikal yang baik agar mereka akan terarah dan tersusun mereka punya pembentukan diri dan sasiah jati diri yang betul-betul mantap. Sebelum kita mulakan latihan kita petang ini, kita baca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali dengan selawat ke atas Nabi 3 kali. Sekarang ni alhamdulillah, zaman sekarang ni masih ada kesedaran daripada ibu bapa dan juga anak-anak lah. So ibu bapa banyak menerapkan aktiviti-aktiviti fizikal kepada anak-anak ni untuk join dalam silat, untuk bersama-sama dalam silat gayung ni lah. Setakat ni kebaikan kita boleh pecahkan dia dari segi fizikal. Anak-anak itu sendiri boleh selain daripada aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah, dia juga kanak-kanak ini boleh datang ke latihan-latihan silat macam di sini, latihan awam, dan diorang ni boleh mengeluarkan peluh sedikitlah, peluh untuk fizikal. Dan juga dari segi mentaliti kita dalam silat juga, kita sebelum kita buka gelanggang, kita akan sebelum kita mulakan latihan, kita akan buka gelanggang dulu, dan kita akan ajarkan anak-anak ini surah-surah lazim lah, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan juga selawat lah.
dah stage yang kedua. Sekarang seni mempertahankan diri, seni serangan, seni elakan dan tangkisan. Saya rasa seronok dekat tempat silat ni. Sekarang ni jadi berani untuk mempertahankan diri. Yang macam keempat lah macam tu, putih calik kuning. Rasa macam seronok dan confident lah kalau nak masuk pertandingan ke apa lah. Saya dah sedia dah. Sudah ready dah. Jomlah masuk silat. Kalau masuk silat seronok. Alhamdulillah, setakat ni saya yang dalam kalangan anak murid saya ada seorang lah yang sudah memenangi pertandingan pada minggu lepas, iaitu pertandingan satu sekolah satu silat. Dan alhamdulillah murid saya ni mendapat tempat pertama lah, juara dalam kategori tunggal. Serang. Bukan tangan ni. Belum buka lagi. Serang. Elak kaki kanan, langkah ke depan. Tangan kiri tolak, tangan kanan tumbuk. Boleh? Lagi sekali sedia. Lagi sekali cikgu tunjuk, sedia, serang. Elak, langkah depan, tolak, tumbuk. Boleh? Boleh? Selari dengan perkembangan teknologi, zaman gadget, zaman sosmed. Jadi kita sebagai pelopor seni bela diri, terutama silat dan seluruh silat gayung, kita telah kena mengaplikasikan semua kemajuan teknologi yang ada sekarang untuk kita menarik minat semua anak-anak kita di rumah untuk belajar silat dan tidak bergantung pada gadget saja. Jadi kita telah membuat banyak-banyak, kita perlu menggunakan sosial media kita. Apa yang sedang kita panggil viral pada zaman itu kita mesti gunakan, dan pengisiannya mesti diselitkan silat adalah benda yang baik untuk diri, silat adalah benda yang perkara yang positif untuk pembangunan diri, dan silat itu adalah survival kepada jati diri bangsa agar tidak lenyap di dunia ini. Dan kita perlu pastikan anak-anak kita semua menjadi lebih terbuka, dan mereka perlu didedahkan dengan silat ini dengan lebih kerap agar dia akan menjadi satu benda yang kebiasaan bagi mereka. Selari dengan apa yang berlaku di negara-negara pelopor silat seperti saudara-saudara kita yang di Indonesia, di Singapura, di Brunei, mereka menjadikan silat tu satu benda yang biasa di dalam kaca TV mereka, dalam sosial media mereka, sehingga anak-anak kecil mereka akan berlumba-lumba untuk bersilat. Dan itu kita boleh aplikasikan di sini, dan kita cuba untuk memviralkan, kita cuba untuk membuat berbagai aktiviti berskala kecil dan besar agar anak-anak kecil kita, agar anak-anak di peringkat kanak-kanak, remaja akan lebih terbuka untuk belajar silat, dan seterusnya jaga silat ni salah satu budaya dan jadi sebagai gaya hidup mereka, insya-Allah. Sedia. Sedia, tumbuk bertapak. Awas. Sat.